lah sebab you buat. Aduh. Sat. Tak, macam tak. Ni tengah PKP ni, orang banyak stres kat rumah. Duk layan Facebook, tengok gaduh sana, gaduh sini. Banyak ke kes gaduh meningkat sekarang ni Ustaz kat rumah? Kes dera pun ada ke? Banyak. Okey. Kadang gaduh lauk apa pada jak. Satu jak. Sebelum ajak, teringat tadi ajak cakap, ajak pun tak, masih tak fikir nak buat apa lepas ni kan. Macam mana nak hadapi keadaan ini. Ini sikit kata-kata perangsang aja. Lepas PKP ni jak, dia akan ada 3 golongan. Ada 3 golongan. Ini kajian lah, atas kajian. Golongan yang pertama, ini saya punya ni lah sendiri, tak ada nak kajian-kajian. Aku cakap memetik daripada buku Songkram Karakun daripada University of Chulalongkorn. Okay. Kan, daripada University of Chulalongkorn itu, masalah Songkram Karakun tu Tekong Takraw Thailand tahun 1998. Sedap kan, namanya. jadi orang tak perasan. Songkram Karakun, kalau apit kiri dia Kosong Khami. Kalau dia punya killer dia Yong Yut Puet Hon. Nama dia. Hebatnya. Saya time itu masa Thailand time Pak Di Dawanata Pul Kerang Kai. Apa benda tu? Dia Pak Di Dawanata Pul Kerang Kai tu tekong kuda yang pertama. Ya ke? Dulu Thailand. Ustaz pandai main takraw ke? Semua pandai nama-nama idola takraw ada. Saya dulu memang main takraw. Saya main open, saya last masa kat ITM Melaka dulu, saya main open banyak kat Melaka lah. Kat Melaka banyak open. Okay, jadi saya pernah lah main tim Petronas Melaka. Habis PKP ni. Dia bayar dulu main. PKP ni, penceramah lawan pelawak. Kita buat game. Boleh, aku blok pakai perut dia masa tu. Blok pakai perut dah. Kan? Tak nak naik, lipat net boleh lah. Kan? Okay, tak? Okey, Jak. 3 golongan, Jak. Golongan yang pertama adalah golongan yang makan gaji. Okey, betul. Golongan makan gaji, dia akan ada 2 keadaan pula. Dia makan gaji ni. Yang pertama, dia akan kerja dengan sungguh-sungguh sebab, ya Allah, penat betul aku dah. Duduk kat rumah, baru aku tahu, seronok kerja pejabat lagi daripada kerja kat rumah. Okey. Selama ni dia sibuk nak duduk kat rumah, kan? Jadi bila duduk kat rumah, baru dia tahu nak kerja. Kan golongan yang makan gaji ni dia akan maintain status quo je sebab dia memang dapat gaji bulan-bulan, walaupun duduk rumah dia dapat gaji bulan-bulan kan. Dan yang makan gaji ni pula yang pertama yang akan kerja lagi bagus, yang kedua kerja lagi teruk sebab dia dah sedap pula duduk kat rumah. Sekali bila dia bekerja dia teruk, maka produktiviti dia akan teruk. So itu dilema grup yang pertama. Golongan yang kedua je adalah golongan yang zero, yang tak ada. Bukan kumpulan zero tu. Dia zero. Dia macam dah hilang. Dia dah hilang punca pencarian dalam tempoh ni. Dia terputus bantuan dan sebagainya. Dan dia nak mula dengan apa? Dan nak ke mana? Tu yang kedua. Jadi orang ni akan, habislah kita, apa kita nak buat, macam mana nak buat ni, macam tu. Dan golongan yang ketiga je adalah golongan yang kreatif, dah bersedia dengan alternatif. Dia dah siap dah jalan ni. PKP habis, dia tahu dah nak jalan ke mana. Kita kena usaha jadi yang ketiga je. Maksudnya kita nak kena ada perancangan. Macam saya dah nampak. Ya, betul. Perancangan. Contoh, ada beberapa hint saya dah pernah bagi ke Ajak. Sebelum tu nanti kita akan share nanti kemudian. Kita tak perlu share dengan public malam ini. Ataunya adalah perkara yang kita kena buat yang lari daripada dimension yang orang nampak, dah tentu pergi sini, dah tentu pergi sini. Kita pada peringkat awal je, saya pun macam tu. Lepas ni cepatlah habis PKP nak ceramah balik semula. No. Kita tak ada fikir macam tu. Itu sebabnya Allah Ta'ala bagi dekat kita ni ada satu je. PKP ini akan menjadi musibah pada orang yang merungut dan orang yang tidak bersabar. Tetapi pada orang yang bersabar, PKP ini adalah hikmah. Indah. Kita kena ingat bagaimanakah Indonesia kalah dengan Malaysia Piala Thomas 1992. Kemudian dia senyap. Tiba-tiba lepas 5 tahun Herianto Arbi keluar. Herianto Arbi keluar apa. Indon pegang. Dan tak ada siapa pun sangka hari ini Jepun jadi nombor 1 dunia. Tak ada siapa sangka. Maknanya dalam tempoh kita PKP ni patutnya kita tempoh bertenang. Kan kita fikir strategi. Apa kita nak buat lepas ni? Apa kita akan pergi? Maknanya kita tak ada lagi dah lepas ni.
apa kita nak buat ni? Lepak kedai tom yum, habis sup sotong, habis tom yum sotong, habis kopi o ais. Lepas tu, aku ingat lah kan. Tak, kita kena fikir benda yang boom je lah. Faham tak? Nak berniaga, semua berniaga. Kan? Tapi berniaga macam mana? Apa perniagaan yang kita nak buat? Tapi, bisnes, ini adalah zaman dia. Tapi 2020 ni, makanan dia apa? Makanan dia ni. Ni. Makanan dia. Idea. Makanan dia adalah mind kita. Kita perlu, we have to, dalam bahasa Jawanya lah, we have to rejuvenate ourselves. Otherwise we hardened. Maksudnya, kita perlu meremajakan pemikiran kita. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Maksud meremajakan ni, contoh, paling senang, rejuvenasi ni maksud dia. Nasi lemak. Nasi lemak dulu makan bila? Waktu pagi lah. Pagi. Seolah-olah berdosa makan Yalah, waktu lain. pelik lah orang buat Kan? sarapan. Tetapi bila orang dulu kalau nak makan, kau nak makan nasi lemak tak malam macam boleh, mana nasi lemak, aku ikut aku pergi kampung baru nak makan nasi lemak antar mangsa. Kan, bukan sedap sangat pula masa tu kan, kita belasah je lah kan. Tetapi pada hari ini kita lihat nasi lemak malam siap berlauk lagi dengan lauk paru, lauk kerang, lauk apa, lauk ayam macam-macam, menunjukkan bahawa benda tu sama, nasi lemak, tapi diubah cara dia, masa je, dan benda tu diberi nafas baru, dan akhirnya nasi lemak special, nasi lemak power dan sebagainya. Evolusi. Macam tu jugalah. Jadi makna kata kalau inovasi atau revolusi tu kita buat benda baru. Ini bukan benda Tambah baru. aksesori. Benda yang sama. Kita bagi mana adjust sikit. Tu sebab macam dulu pelawak kan. Kita tengok sinaran pasport kegemilangan. Ni contoh lah bagi faham. Dia lawak apa. Sekarang ni dia buat lah konsep Maharaja Lawak Mega kan. Raja Lawak. Tak tahu mana apa bezanya Raja Lawak tu dengan Maharaja Lawak. Tak tahu apa beza. Kan? Tetapi orang pun cakap, bagus Raja Lawak Mega ni. Ramai tiap-tiap tahun. Dulu Raja Lawak dulu. Raja Lawak berjumpa Raja Lawak. Sekarang tiba-tiba dah ada Raja Lawak aja. Orang malas nak fikir pasal Raja Lawak tu dah. Raja Lawak kan. Dengan apa ni tak. Bukan nak mengkritik lah. Tetapi maksud dia, kena fikirlah. Ada benda baru. Contoh je, tangkak. Ingat je tangkak je. Okey. Orang punya gila lagi tangkak cari kain. Betul dulu. Kan? Sekarang Tapi hari ni orang cari nilai 3. nilai 3. Lepas tu nilai 3 orang pergi jimat. Orang cari jimat pula dah. Habis jimat tempat. Jadi makna kata kalau kita anda kata selesa dengan apa yang ada, kita akan jadi, bukan saya nak kutuk orang tangkap tadi, makna kita akan jadi dinosaur. Dinosaur ni fosil saja. Tinggal rangka je, orang tengok je, dia ni dulu kalau menyerang mati orang, macam tu je lah. Dia ni dulu, sebab kita tak fikir benda-benda baru. Kita akan jadi sejarah. Sejarah. Tu sebab tadi saya tak kisah walaupun orang kutuk saya pakai baju Food Panda macam ni, kau hajar betul. Saya tak Saya marah. nak cakap tadi tak sampai Sebab hati. kita inilah kurta ni jenis ni cuma tinggal tak lebuh logo je. Ingat Kan? yang saya tengok semua ni yang dia print kat logo Food Panda tu. Dia memang sebab dia tengok saya pakai ceramah tu, dia ikutlah saya. Aduh. Tapi itulah aja. Tapi mana kata situ yakinlah satu perkara. Ada orang tanya soalan, apakah jaminan kita boleh berjaya lepas PKP ni Ustaz? Itulah Ustaz. Kan apa jaminan? Kadang-kadang saya kadang-kadang buat dalam masa sekarang ni saya alhamdulillah Ustaz, saya bersyukurlah sebab saya tak terasa macam orang lain. Tapi saya ambil tahu juga pasal orang lain. Sebab macam saya di kawasan duduk di kawasan nilai, kawasan perumahan saya tak ramai orang-orang yang duduk kawasan kampung. Jadi diorang kerja-kerja harian tau. Jadi ada satu kisah, ada satu akak ni, dia datang lah ngemas, saya memang suruh dia datang ke kadang tolong ngemas rumah saya. Jadi bila PKP ni dah boleh longgar sikit ni, dah boleh keluar-keluar sikit, saya panggil lah minta tolong datang. Saya tanya dia, kat rumah apa benda ada. Dia kata masa tengah kena PKP tu, dia memang tak sempat standby apa-apa, dia kata. Duit pula laki dia jenis yang macam mesin rumput, apa hari ni mesin, ada duit. Tak ada mesin, tak ada duit. Macam tu. Sekali tu, saya bagilah dia macam beras dengan apa benda sikit je lah. Tak ada banyak sangat apa benda yang ada kat rumah saya bagi.
Sekali tu dia menangis. Saya bukan nak cerita ni, dia menangis. Jadi bila dia menangis tu saya terasa macam sebenarnya orang yang macam ni bukan seorang. Ramai. Betul. Jadi saya tak mampu nak bantu semua. Semua kadang-kadang saya fikir balik. Apa yang orang umum boleh bantu. Kita kalau kita dua orang nak tolong pun, contoh ustaz dengan saya betul-betul nak tolong pun tak boleh jadi. Sebab dia kena ada satu kerjasama umum yang besar untuk kita bantu orang macam ni. Macam ustaz cakap tadi, orang macam makcik yang meniaga nasi lemak tepi jalan. Dah berapa lama tak meniaga? Betul. Betul. Yang macam kerja-kerjaan, alhamdulillah lah. Walaupun kerja di rumah, gaji tetap masuk juga. Saya fikir-fikir, walaupun teruk macam mana pun, ada lagi yang lagi teruk ni, kerja harian ni. Dan satu lagi, ada kita, hikmah dia mengajar kita. Kita mungkin macam contoh kan, macam kita macam yang pelawak macam ajak ada function, ada program yang ajak pergi join kat luar sebagai tambahan kepada pendapatan kita kan. Macam saya pula berceramah. So apabila tiba-tiba benda ni melanda negara kita, masa itulah kita bertanya pada diri kita ada tak pelan kecemasan kita? Rupa-rupanya tak ada. Lepas tu kalau kita sebut tentang tabungan, kita saving kita, ramai yang cakap tak ada. Dan bila kita sebut saving ni pula, ada yang marah. Sebab dia kata, lah nak simpan sendiri pun tak cukup. Dia kata macam tu. Nampak tak? Itu ayat dia. Ayat yang biasa orang kita sebut. Sedangkan simpanan ini tidak semestinya banyak. Sebagai tanda janji beringat. Mesti kena simpan juga. Maknanya untuk hari susah lah. Kan? Jadi mana kata dalam masyarakat tu kita kena faham, ada juga orang yang kais pagi makan pagi. Tak, kais pagi makan semalam lagi teruk je. Yang makan pagi tu okey lagi tu. Macam ada orang memang dia bukan tak nak, dia sendiri pun tarik sana, tarik sini. Ada orang tu kerja bawa lori, lepas dia bawa lori lagi sebab nak cari duit, dan dia bagi duit pun dapat duit semua bagi kat orang, bagi dekat bini dia, bagi kat anak dia untuk selesaikan. Dia ni penat, dia tak fikir dah. Jadi dalam hal ni dia job tak ada, berhenti terus, apa pun tak ada, dan family harap kat dia cuma fikir jadi apa. Aduh, sial. Benda ni lah sebenarnya yang dilema yang kita kena fikirkan. Betul. Tu sebabnya macam baru-baru ni saya sebagai penerbit, saya tengok baru ni kan pada awal PKP ada pertikaian antara netizen dan artis. Kan? Saya je pandangan satu je, sebagai orang yang dah jadi hakim debat, coach debat, orang yang berhujah ni satu je. Orang ni macam contoh saya tembak kepala ajak jawab dengan tembak kaki saya. Jadi benda tu tak bertembung pun. Okey. Maksud je sebenarnya, sebab kita kena ingat serangan COVID-19 ni dari segi ekonomi ni dia attack semua peringkat. Maknanya semua orang susah. Semua susah. Orang yang kaya susah cara dia. Orang yang sederhana susah cara sederhana. Orang yang teruk memang lagi teruk lah. Susah dia. Jadi tentang bantuan, semua orang deserve terima bantuan. Tapi apa bantuan dia mungkin berbeza-beza. Sebab bantuan tu pun macam-macam. Ada orang dia tak nak duit. Dia tak nak bekalan makanan, kita bagi beras dia tak nak, dia nak pampers anak contoh. Dia nak, yang seorang nak susu anak dia. Dia benda-benda lain dia tak nak, bagi bawang ke, bagi Milo ke, dia kata anak dia kecil, baby tu dia nak susu tu. Jadi mana kata itulah dia. Jadi tu sebabnya bila orang tanya saya, Ustaz, apa jaminan Ustaz kan? Dia kata jaminan ni memang tak ada, tapi Tuhan bagi janji. Janji Tuhan apa? La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tak akan timpakan kita dengan sesuatu melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Tu kita kena ingat. Jadi bila dah sesuai kemampuan kita, maknanya kita kena yakin kita boleh pergi. Ini masalah, ambillah. Saya sendiri pun bila di rumah pun banyaklah idea-idea yang saya dapat. Bila wife saya cakap ada ni strategi kita boleh buat kan, alhamdulillah. Kan, okeylah, apa yang kita dah nampak dah dimensi lepas ni kita boleh buat apa, lepas ni kita boleh buat apa, macam mana kita nak gerakkan strategi. Jangan lupa kita ada satu projek kita. Kita ada hajat travel. Itu impian saya kan? Tapi tak tahulah macam
Ha? Jak, okey Jak. Okey Jak. Sebab sekarang Jak, orang tanya saya Jak. Orang tanya, dia tanya. Dia katanya, boleh tak bagi package-package umrah yang okey yang Ustaz boleh cadangkan? Allah Akbar. Ni musim PKP ni Jak. Allah Akbar. Satu benda yang orang tak pernah buang dalam kepala dia, pergi umrah, pergi haji. Orang tak pernah buang Sebenarnya Jak. Ustaz, saya dah usahakan untuk travel umrah tu. Pada semua tengah tengok ni sebenarnya, saya memang ada niat dulu nak buka travel umrah. Saya letak nama anak saya Hajat Travel. Ini kisah 2 tahun lepas dah ni. 2 tahun lepas. Bila kita dah usaha, saya dah buat company, pergi sana sini, minta permohonan itu. Dah separuh jalan dah. Memang benda tu dah jadi. Dah didaftarkan semua. Kawan saya lari. Bila kawan saya lari, saya terpinga-pinga, terkapai-kapai. Sebab saya tak pandai bahasa Arab, saya tak pandai apa. Cuma yang saya ada niat apa? Sebab saya pernah kena tipu nak pergi umrah. Saya dah bayar, saya kena tipu. Waktu tu dengan sahabat saya, Arwah Abam. Arwah Abam pun kena tipu juga waktu tu. Tapi nasib baik arwah sebab ni. Dia pergi pula yang kali keduanya. Jadi saya terfikir, sebenarnya kita orang kena tipu. Ramai lagi yang kena tipu ni. Tapi bila saya kena tipu, Alhamdulillah Allah bagi rezeki, kita boleh pergi lagi. Tapi cuba bayangkan, pakcik-pakcik yang kerja postman tu, yang kerja Jabatan Pertanian sampai 5-60 tahun, dapat duit pencen. Inilah bayar pergi umrah. Dia, bini, anak-anak pergi sampai KLIA. Duit tu habis. Tak ada. Orang tu pun tak ada. Dia nak pergi lagi, takkan nak kerja postman lagi 55 tahun. Itu yang tawaf kat KLIA tu. Kesian. Maknanya ada orang yang kena tipu macam tu. Jadi saya nak buat travel umrah ni untuk supaya kalau saya tipu, orang senang nak cek saya. Takkanlah saya nak tipu. Satu je untuk makluman semua, kes penipuan umrah ni setahun berpuluh ribu orang kena setahun. Berjuta. Dan target dia menipu tu, dia akan target mana? Dia akan target kawasan Felda, kawasan kampung. Dan yang paling best sekali, dia buka office, siap ada lambang dengan beg umrah semua siap. Tu belum cerita lagi orang pakai, tiba-tiba dah ada SD Travel, Samsul Sebat Travel. Lagi hebat. Tak ajak. Dah ada. Dan masalahnya ada 5-6 orang cari Syamsul Debat sebab dia dah keluarkan pelaburan kat company tu. Sebab SD Debat dia kata dia Syamsul Debat dia minta. Sedangkan saya tak tahu apa-apa. Okey, kepada semua netizen dengar ni, malam ni kita buat pengumuman. Siapa yang nak pergi umrah, pergilah dengan Syamsul Debat dengan Najak, insya-Allah. Kami akan umumkan sedikit masa lagi. InsyaAllah. Doa-doakan. Mudah-mudahan dengan insya-Allah doa-doakan. InsyaAllah kami akan memberikan perkhidmatan yang terbaik. Ini bukan sekadar sembang terbang, tapi realiti. InsyaAllah. Bukan sekadar burak. InsyaAllah. Dan Najak, kita akan, kan kau pun dah sampai ke office aku dah. Jadi insyaAllah strateginya kita akan tunjukkan untuk merealisasikan hasrat hajat travel itu. Kalau kita benda tu terrealisasi Ustaz, kita belanja biryani kat dataran nilai